mula beruzlah, mula bertahanus. Nabi SAW berkhalwat di Gua Hira, lalu bertahanus, yakni beribadah di dalamnya, iaitu beribadah di dalam masa beberapa malam. Nabi pergi ke sana, beruzlah sana, bersanding diri di Gua Hira itu beberapa malam sahaja. Tidaklah sepanjang, tidaklah dalam sebulan tu direct, tak. Beberapa hari, seberapa hari Nabi turun balik ke rumah. Setelah itu baginda kembali beristerinya dan mengambil bekalan untuk menyambung ibadahnya. Nabi balik pun sekejap saja, tak lama. Dan Nabi naik balik ke Gua Hira dengan bekal makanannya, bekal minumannya. Dan Sayyidatuna Khadijah memahami keadaan Nabi SAW ni. Nabi Sayyidatuna Khadijah tidak pernah komplain. Inilah contoh penghulu wati syurga, isteri misali yang tak pernah tanya suami. Suami pergi Gua Hira bersunyi-sunyi sana, tak ada polisi isteri tanya, abang jangan-jangan ada perempuan tunggu kat Gua Hira tak? Tak ada, tuan. Sayyidatuna Khadijah sebagai seorang isteri yang salihah, sentiasa bersangka baik pada suaminya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun memang ke Gua Hira nak bertahanus, nak beruzlah, bukan nak jumpa puteri kayangan dah. Atau kadang-kadang kita bila saya faham ada setengah-setengah kalangan kita yang ikut jemaah tabligh, bila nak meninggalkan keluarga, kadang-kadang timbul soalan, kenapa sampai 40 hari kan? 40 hari lama, kenapa sampai 40 hari pergi bersama jemaah berdakwah, keluar 40 hari, sedangkan benda itu dibolehkan dan disukai dalam syariat, tak ada masalah. Tapi janganlah isteri dan keluarga itu ditinggalkan begitu saja, tak diberi apa-apa bekalan, tak patut pula perbuatan macam tu, seolah-olah kita mengabaikan keluarga kita. Wallahu alam. Kemudian baginda SAW kembali lagi kepada isterinya Khadijah dan bergewakan suami itu juga sehingga datanglah kepadanya kebenaran. Begitulah keadaan Nabi SAW beruzlah tu, turun naik. 8 hari seminggu sekali balik. Lepas tu dah balik ke Gua Hira, tak ada kerja lain melainkan berkhalwat, beruzlah dan bertahanus, beribadah. Nabi SAW semayang. Mayang Nabi waktu itu ikut syariat Nabi Ibrahim AS, dua kali semayang. Pertama waktu pagi, kedua waktu petang. Bukratan wa asila. Bukrah itu pagi, asila itu petang, Baik, sewaktu baginda berada dalam Gua Hira, maka datanglah kepadanya malaikat. Lalu ia berkata, Iqra, bacalah. Berkata Rasulullah SAW, aku tidak pandai membaca, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari. Kerana saya tak reti baca. Kerana Nabi memang sifatnya ummi, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Bahawa Allah SWT lah yang mengutuskan di kalangan masyarakat yang ummi, yang tak boleh baca menulis, itu seorang rasul, utusan dari kalangan mereka. Maknanya Nabi SAW ini juga seorang yang ummi, tak boleh baca, tak boleh tulis. Kemudian Jibril mendakap aku sehingga terasa kepadaku kesungguhannya. Kemudian dilepaskan aku. Lalu ia berkata, bacalah. Maka aku berkata, aku tidak pandai membaca. Kemudian beliau memeluk kuat kali yang kedua hingga terasa kepadaku kepayahan. Kemudian dilepaskannya aku dan dia berkata, bacalah. Maka aku berkata, aku tidak pandai membaca. Dua kali. Pertama dia peluk, suruh baca, tak boleh, dia peluknya. Oleh malaikat Jibril peluk Nabi sampai nafas Nabi disemput, tak boleh nak bernafas. Nabi kata, ma ana biqari'in. Kali kedua Jibril lepaskan, Jibril peluk kali kedua, Iqra ya Muhammad. Maka Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca ni ya Jibril, aku tak pernah belajar membaca dan menulis. Tu dia, ada hikmah dia. Kenapa Nabi SAW dijadikan tidak boleh membaca dan menulis? Kalau tidak, nanti akan ada tumahan. Al-Quran ini bikinan Muhammad, bukan satu revelation from the God, bukan satu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
Kemudian melepaskan aku, lalu dia berkata, bacalah. Maka aku berkata, aku tidak pandai membaca. Kemudian beliau bermeluk kuat kali yang kedua sehingga terasa kepada aku kepayahan. Kemudian lepaskannya aku dan dia berkata, bacalah. Maka aku berkata, aku tidak pandai membaca. Setelah itu dia memeluk aku kali ketiga, lalu dipeluknya sungguh-sungguh yang aku terasa eratnya. Kemudian lepaskan aku. Maka ia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat-ayat pertama Al-Quran yang Jibril turunkan kepada Nabi SAW. Jadi bila ayat tu dah selesai dibaca Jibril, Nabi pun dah baca. Apa yang berlaku, tuan-tuan, diceritakan oleh satu Aisyah. Maka pulanglah Rasulullah SAW dengan ayat-ayat itu dengan hati yang gemetar. Nabi pun jadi takut. Ini bukan kisah main-main atau kisah fantasi, ini kisah benar. Siapa-siapa ada waktu itu melihat bagaimana Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian masuk ke dalam rumah menemui isterinya Khadijah sambil berkata, selamatkan aku, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Maka diselimutkan baginda hingga hilang rasa cemas. Maka Nabi pun terus meninggalkan Gua Hira, lari dalam keadaan yang ketakutan tadi. Nafas pun tunai kepenatan, dengan keadaan gemetar kerana tak pernah melihat rupa malaikat Jibril yang sebenar. Bagaimana rupa malaikat Jibril tu tak pernah tengok. Nabi jadi takut. Tengok pula Jibril boleh peluk Nabi sampai nafas semput. Maka apa yang berlaku, Nabi selepas dia baca ayat 1 surah ni, Nabi terus tinggalkan Gua Hira, lari balik ke rumah. Ketuk. Bila Sayyidah Khadijah buka, Nabi tu meneru pergi katil. Nabi kata, zammiluni, selamatkan aku. Selimutkan aku. Sejuk sangat ni, takut. Sejuk tu kenapa? Kerana rasa ketakutan tadi. Baik. Maka disembuhkan baginda hingga hilang rasa cemas baginda. Kemudian baginda berkata pada Sayyidah Khadijah, setelah menceritakan cerita tersebut, aku bimbang keselamatan diriku. Jadi Sayyidah Khadijah, Nabi SAW cerita apa sebenarnya yang berlaku daripada malam tadi sampai jadi macam ni. Nabi SAW menceritakan pada Sayyidatuna Khadijah satu persatu. Baik. Kemudian baginda berkata kepada Sayyidatuna Khadijah setelah menceritakan cerita tersebut, aku bimbang keselamatan diriku. Lalu Khadijah pun berkata kepadanya, jangan bimbang, bertenanglah. Demi Allah, kamu tidak mungkin disisiakan oleh Allah kerana kamu bersifat suka menyambungkan silaturahim, jujur, dan kamu ini suka menolong orang-orang yang lemah, ini orang susah, suka memuliakan dan menjamu tetamu, dan kamu suka menolong orang yang ditimpa kecelakaan. Itu yang dijawab oleh Sayyidatuna Khadijah pada Nabi SAW. Menenangkan Nabi ni, yang datang tu bukan orang pelik-pelik, itu orang yang hebat. Kerana kamu sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, sudah menunjukkan teladan yang baik. Jadi semua membantu orang yang memerlukan. Kenapa nak takut kepada malaikat Jibril ni? Dia juga adalah makhluk Allah seperti kita juga. Begitulah kata Sayyidatuna Khadijah, takkanlah malaikat nak buat jahat pada abang-abang, seorang yang baik. Mesti malaikat jumpa abang ni nak tengok abang ni macam mana, dan mungkin nak membantu supaya jadi lebih baik. Baik. Kemudian Khadijah pergi bersama baginda menemui Waraqah ibnu Nawfal ibnu Azad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Dia adalah sepupu Khadijah. Maka Sayyidatuna Khadijah nak mendapatkan kepastian apa sebenarnya yang berlaku kepada suaminya Nabi Muhammad SAW ni. Sayyidatuna Khadijah bawa Nabi